Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam siri yang seterusnya dalam bab 1 bagi matematik KSSM. Masih lagi dalam bab yang pertama iaitu ubahan. Cuma kali ini kita akan lihat pula kepada subtopik yang ketiga iaitu subtopik yang terakhir dalam bab 1 ini berkaitan dengan ubahan bergabung. Okey. Dalam ubahan bergabung ini, kita akan lihat kepada standard pembelajaran yang pertama iaitu menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Dan juga kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Okey, jom kita tengok sesi IPA kita pada hari ini. Apakah maksud ubahan bergabung? Okey, sebelum ni kita dah pun mempelajari tentang ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Jadi, ubahan bergabung ini pula adalah gabungan daripada ubahan langsung dan juga ubahan songsang. Jadi, definisinya adalah ubahan bergabung dia melibatkan gabungan ubahan langsung atau ubahan tercantum dan juga ubahan songsang. Okey? Sebelum ni kita dah pun belajar tentang apa itu ubahan langsung. Dalam ubahan langsung pun ada ubahan tercantum dan kemudian kita dah belajar tentang ubahan songsang. Jadi kita gabungkan kedua-duanya ini maka dia akan jadi ubahan bergabung. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menentukan hubungan antara tiga atau lebih pemboleh ubah bagi suatu ubahan bergabung. Ini untuk standard pembelajaran yang pertama untuk subtopik yang ketiga pada hari ini, ya. Baik. Sebagaimana yang sebelum ini kita dah pun belajar dalam ubahan langsung serta ubahan songsang, seperti itu juga ubahan bergabung. Dari segi konsepnya dia merupakan hubungan di antara pemboleh ubah Y, pemboleh ubah X dan juga pemboleh ubah Z sebagaimana yang dinyatakan di dalam slide ini, iaitu Y berubah secara langsung dengan X kuasa M. Ini Y berubah secara langsung dengan X kuasa M dan secara songsang dengan Z kuasa N. Nampak tak Z kuasa N sekarang ni dia berada di sebelah bawah. Okey, bila duduk di bawah maksudnya songsang lah. Kalau yang duduk di sebelah atas ini maka dia adalah langsung. Jadi kita combine dua-dua sekali menjadi ubahan bergabung. Ini dalam bentuk ubahan. Manakala kalau kita tukar dia dalam bentuk persamaan, simbol ubahan ini kita akan tukar jadi bentuk persamaan dan akan wujud nilai pemala, ya, di sebelah atas ini, di mana K ini ialah nilai pemala. Dan kita telah pun membincangkan nilai-nilai bagi kuasa untuk pemboleh ubah ini. Dia adalah melibatkan nilai-nilai 1, 2, 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3, ya. 1/2 dan 1/3 ni merujuk kepada nilai punca kuasa 2 dan juga punca kuasa 3 masing-masing. Okey, sebagaimana yang pembelajaran lepas yang kita telah pun pelajari. Baik. Terusnya kita lihat kepada contoh yang pertama. Bagaimana kita nak menyelesaikan ubahan gabungan ini. Baik, yang pertama sekali kita nak tahu bagaimana kaedah untuk kita menulis bentuk ubahan dan juga bentuk persamaan. Okey, tadi kita dah pun tengok kalau bentuk ubahan kita gunakan simbol ubahan, kalau bentuk persamaan kita akan tulis dalam bentuk persamaan dan akan wujud suatu permala, ya, pada persamaan tersebut. Okey, tengok macam mana penyelesaian untuk soalan yang pertama ini. Diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Okey. Sorry, bukan Y, W, ya. W berubah secara langsung, okey, dengan punca kuasa 3V. Okey, maksud punca kuasa 3 di sini adalah 1/3 tadilah, kuasa 1/3. Dan
secara songsang dengan kuasa 2x. Okey, dia berubah secara songsang pula dengan kuasa 2x. Okey, kita nak tuliskan dia dalam bentuk ubahan dan juga bentuk persamaan. Okey, mari kita sama-sama tengok bagaimana kaedah nak menulis bentuk-bentuk tersebut. Baik, yang pertama kita nak tulis dia dalam bentuk ubahan. Okey, kita tulis dalam bentuk ubahan. Okey. Baik. Kalau dalam bentuk ubahan, yang pertama sekali kita letakkan nilai W di sebelah hadapan sebab disebutkan W berubah secara langsung. Okey, so W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. So simbol punca kuasa 3 macam ni. Ada 3 di ujungnya. V. Okey. Baik, seterusnya secara songsang dengan kuasa 2x. Okey, W ni juga dia berubah secara songsang. Bila songsang, maksudnya kena per lah. Ya, kita tuliskan dengan per kuasa 2x. Kuasa 2x. Bukan punca kuasa kuasa 2. Kuasa 2x. Okay. W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V dan juga berubah secara songsang dengan kuasa 2x. So kuasa 2x macam ni lah. Okey, bermakna kaedah menulis dia adalah seperti ini. Okey, ini dalam bentuk ubahan. Baik, seterusnya kita akan tulis pula dalam bentuk persamaan. Okey, dalam bentuk persamaan. Kalau dalam bentuk persamaan, okey, kita akan ubah simbol ubahan tadi. So W dia jadi sama dengan, okey, automatik akan wujud nilai pemala sebelah atas ini didarabkan dengan punca kuasa 3V per dengan X kuasa 2. Seperti ini. Jadi inilah dalam bentuk persamaan. Okey, ini dalam bentuk ubahan, ini pula dalam bentuk persamaan. Okey. Baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, tengok contoh yang kedua pula. Okey. Dalam contoh yang kedua ini, okey, kita baca dulu soalannya. Masa yang digunakan T jam. Okey, ini masa. Masa perwakilan yang digunakan untuk masa adalah T. Okey. Untuk menyusun kerusi di dewan berubah secara langsung. Okey. Berubah secara langsung. Maaf ya. Gangguan teknikal sikit. Okey. Okey, tadi berubah secara langsung dengan bilangan kerusi, ya, bilangan kerusi. Ini perwakilan dia adalah C. Dan secara songsang dengan secara songsang dengan bilangan pekerja. Bilangan pekerja pula adalah P. Okey. Yang ini tadi masa T, bilangan kerusi adalah C dan bilangan pekerja adalah P. Diberi bahawa 5 orang pekerja. Okey, pekerja tadi P. So 5 orang P. P adalah 5. Menggunakan masa 2 jam. Okey, masa 2 jam. 2 jam ini merujuk kepada nilai T. Untuk menyusun 1000 buah kerusi. 1000 buah kerusi ini merujuk kepada bilangan C. Okey. Ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Okey, kita nak ungkapkan T dalam sebutan C dan P. Bila dia sebut ungkapkan dekat sini, maksudnya kita kena tulis dalam bentuk persamaan. Okey. Baik.
Tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Yang pertama sekali, kita baca semula soalan. Dia kata T berubah secara langsung. Okey, maksudnya T ni kena letak di sebelah depan. So ini penyelesaian ya. So T berubah secara langsung dengan bilangan kerusi iaitu C. Okey, dan secara songsang jadi per dengan bilangan pekerja yang terlibat iaitu P orang. Jadi macam itulah. Diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam menyusun 1000 kerusi. Jadi nilai-nilai yang dibagikan itu ya, untuk kita cari nilai pemala. Itu tujuan dia memberikan nilai-nilai bagi T, C dan juga P tersebut. Okey, so sekarang ni dia bagi nilai bilangan pekerja. Okey, iaitu P sama dengan 5 orang pekerja. Kemudian masa T adalah 2 jam. Okey, manakala bilangan kerusi yang disusun pula adalah sebanyak 1000. Okey, jadi macam ni. So nilai-nilai ni nanti kita akan masukkan ke dalam persamaan yang kita bentuk. Baik, daripada sini, okey, dalam bentuk ubahan, kita tukar dia menjadi bentuk persamaan. Maka bila tukar dalam bentuk persamaan, dia jadi macam ni. T sama dengan K darab dengan C perkan dengan P. Okey. So nilai T sekarang ni kita masukkan T, C dengan P ni kita masukkan. T adalah 2. Okey. Sama dengan K. Okey, kemudian didarabkan dengan nilai C kita adalah 1000 per dengan P. P adalah 5. Okey. Jadi kita boleh cari nilai K. Apa dia nilai K? Okey, dalam konteks ini, so kita nak dapatkan nilai K, kita darabkan terlebih dahulu 5 di bawah ni, darabkan dahulu dengan 2. So kita akan dapat 10. Kemudian kalau nak dapatkan K sahaja, 10 yang ada kat sini tadi, kita akan bahagikan dengan 1000 sebab dia dalam bentuk darab K darab 1000 kan. Okey, bermakna nak dapatkan nilai K, dia bermaksud 5 darab 2, kita akan dapat 10 per dengan 1000. Maka nilai pemala kita adalah 1 per 100. Okey, dah dapat nilai pemala 1 per 100 ini, kita masukkan semula ke dalam persamaan ini. Ini dah dapat nilai K ini. Kita ganti semula ke dalam persamaan yang ini, yang asal tadi. Okey, maka dia akan jadi okey, T dalam sebutan C dan P. So maka T sama dengan K adalah 1 per 100 sekarang ni. So 1 per 100 per dengan P, ataupun kita boleh tulis sebagai T sama dengan 1 per 100 darab dengan C, dia jadi C per 100. C per 100 bahagi C per 100 bahagikan dengan P, kita akan dapat dia akan jadi terbalik ya. So sini akan dapat C per 100. So kalau bahagi dengan P, dia akan jadi darab dengan 1 per P. Okey. So, sama dengan T sama dengan C per 100 P. Ya. Itu jawapan dia. T sama dengan C per 100 P. Ini adalah dia punya persamaan lah. Ya. Ini waktu tingkatan 1 dulu. Ya, kita dah belajar macam mana kalau kita nak tukarkan dia dalam bentuk yang seperti ini. Ya, nak tukar dia dalam bentuk pendaraban ni apabila kita bahagi dengan P, dekat atas ada pecahan,
bawah pun ada pecahan, kita tukarkan dia dalam bentuk darab. Yang nilai bawah ni nanti dia akan jadi 1 per. Okey, so jadi macam ni semula lah. Okey, so ini adalah jawapan akhir dia. T sama dengan C per 100 P. Maaf tak berapa nampak sikit, tak muat. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Okey, baik, contoh yang ketiga. Okey, ini pula. Okay. Tekanan P pada roda kereta sorong berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong tersebut. Jadi tekanan dia bagi kepada kita, ya. Okey, tekanan dia tadi adalah P. Okey, dia berubah secara langsung dengan jisim kereta M. Okey, dan secara songsang dengan luas permukaan tanah, iaitu luas permukaan tanah iaitu L kecil, ya, per dengan L. Jadi macam tu L. Okey. Diberi bahawa tekanan roda, okey, sekarang ni dia bagi clue-nya adalah tekanan roda sama dengan 45,000 Newton per meter, ya, Newton per meter persegi, ya. Apabila jisim kereta sorong, okey, jisim bersamaan dengan 90 kg, dan juga luas permukaan sentuhan roda dengan tanah, luas permukaan dia iaitu L tadi sama dengan sifar perpuluhan sifar 2, ya, meter persegi. Ini tekanan tadi Newton meter persegi 2. Okey, hitung nilai P apabila M sama dengan 120 dan L sama dengan sifar perpuluhan 5. Okey, bermakna dekat sini kita kena tentukan dia punya pemala terlebih dahulu. Kita gunakan dahulu ketiga-tiga ni, clue ni, untuk cari nilai pemala terlebih dahulu, baru kita boleh jawab soalan yang pertama ni. Okey, iaitu awak tukarkan dia menjadi bentuk persamaan, iaitu P sama dengan KM per dengan L. P sama dengan KL, KM per L. Okey. Baik. Saya sambung ke muka surat yang seterusnya. Okey. So tadi kita dapat P sama dengan KM per dengan L. Okey. So tadi nilai P kita adalah 45,000, M 90, L sifar perpuluhan sifar 2. Okey. P tadi adalah 45,000. Okey. Darabkan dengan M kita tadi adalah 90 kg bahagi dengan luasnya sifar perpuluhan sifar 2. Okey. Dapatkan nilai K ni terlebih dahulu. So kita nak dapatkan, okey, 9 K darab 90 jadi 90 K sama dengan 45,000 darab dengan sifar perpuluhan sifar 2. Okey. Boleh gunakan kalkulator untuk mendapatkan pengiraan ini. Okey, tekan terlebih dahulu kalkulator. Jadi kita akan dapat 45,000 darab dengan sifar perpuluhan sifar 2. So persamaan dengan 900. 900 sama dengan 90K. Maka kalau nak tinggalkan K saja, K adalah bersamaan dengan 900 bahagi dengan 90. Jadi kita akan dapat K bersamaan dengan 10. Ya, K sama dengan 10 lah. Okey, so masukkan K sama dengan 10 ni ke dalam persamaan kita yang asal tadi. Gantikan pada nilai K ni saja. Maka kita akan dapat P sama dengan 10
M per dengan L. Okey, jadi sekarang ni berbalik kepada kehendak soalan untuk yang A. Hitung nilai P apabila, okey, sekarang dia bagi nilai M dan juga nilai L yang baru, ya, iaitu M 120 dan L adalah 0.5. Okey, M 120, L adalah 0.5. Jadi kita gantikan di dalam persamaan ini. Bermakna, okey, dia nak cari nilai P kan. Maknanya P sama dengan 10 darabkan dengan M sekarang ni tadi dia bagi nilainya adalah 120 dan L adalah 0.5. Okey, ini soalan A ya. Okey, kita akan dapat 2400. Okey. Ini adalah dia punya tekanan. 2400 Newton per kuasa negatif 2. Okey. Soalan yang seterusnya adalah B. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurangan jika jisim kereta sorong adalah tetap? Ya. Baik, di sini kalau kita perhatikan pada persamaan P sama dengan 10 M per dengan L ini. Okey, sekarang ni dia bagi kepada kita yang ini tetap, jisim dia tetap, tidak berubah. Jadi bagaimana kita nak kurangkan tekanan ni nak kurangkan. Okey, so dalam konteks ni ingat semula tentang ubahan songsang, ya, ubahan songsang. Apabila nilai pemboleh ubah yang dihadapan ini kalau kita nak kurangkan, bermakna nilai bagi luas ini kita kena tingkatkan dia, kena naikkan dia. Okey, kena naikkan. Maknanya luas perlu ditingkatkan. Jadi dalam konteks ini jawapannya adalah D. Jawapannya luas permukaan perlu ditingkatkan. Okey. So itu saja penerangan saya untuk kali ini ya. Maaf kerana ada beberapa masalah teknikal sikit dalam persembahan ini, tapi apa yang saya harapkan awak semua boleh faham berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan ubahan bergabung. Okey, jumpa lagi pada sesi yang berikutnya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Bye.